Setiap hari kita lihat angka-angka dilaporkan di dalam media massa yang sedikit sebanyak menceritakan kisah penularan wabak ini di Malaysia dan juga di dunia. Tetapi kita juga tidak harus lupa di sebalik semua angka, kisah-kisah sisi manusia dalam kisah penularan wabak ini yang mungkin menjadi terbesar dalam sejarah dunia setakat ini. Setakat ini angka menceritakan 1,195 orang di Malaysia telah sembuh selepas dijangkiti COVID-19. Hampir separuh, 44% setakat semalam. Tetapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu yang dijangkiti COVID-19 disahkan positif, bagaimanakah mereka melalui pengalaman ini selepas dijangkiti wabak ini, bagaimana mereka bertarung untuk menyelamatkan nyawa dan bagaimana pengalaman ini mengubah hidup mereka selama-lamanya. Dan tiada orang yang lebih sesuai untuk menceritakan sisi ini berbanding seorang individu yang pernah melaluinya sendiri. Kita mahu berlintas langsung sekarang menerusi Skype dengan Datin Ummi Habibah. Dan Datin Ummi adalah seorang bekas pesakit COVID-19. Assalamualaikum Datin. Boleh ceritakan pengalaman Datin? Pertama sekali, kita nak lihat timeline itu. Ceritakan pengalaman Datin dalam beberapa hari sebelum Datin disahkan positif COVID-19. Assalamualaikum Lukman. Saya menjalani kehidupan biasa. So, masa tu kita pun tak tahu yang kita dah hinggapi COVID-19 ni. Kita pergi pasar, kita pergi mana-mana. Sehingga satu hari bulan tu, suami saya dipanggil untuk buat saringan di Hospital Sungai Buloh. Dan esoknya bila dia nak pergi, saya kata, bang saya nak teman you, saya pun nak buat saringan. Manalah tahu kan saya pun dalam kumpulan tu. So kami pergi ke Sungai Buloh buat saringan. Esoknya dalam masa 24 jam, Hospital Sungai Buloh telefon, saya dan suami dua-dua positif. Kita pun dua-dua orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita reda dan dalam 1 jam ambulans akan datang ambil kita. So kita siap-siaplah seorang satu jet. Tapi Datin dikatakan tidak bergejala bukan? Tak dapat detect bahawa ada dijangkiti COVID-19. Tak ada. Saya 2-3 hari sebelum tu tak ada rasa panas badan ke, demam ke, batuk ke, apa-apa sakit tekak memang tak ada. Jadi kita minum air pun share satu gelas dengan husband. Kalau dia makan tak habis, saya habiskan. Rupanya masih kita tak tahu. Itu boleh membawa kepada kita berlaku mudarat selepas itu. Kita ada juga mendengar laporan Datin bahawa selain daripada simptom-simptom yang normal, simptom-simptom yang biasa seperti demam, kesukaran bernafas dan sebagainya, ada juga individu-individu yang pernah dijangkiti COVID-19 mengatakan mereka ada perasan mungkin kehilangan deria bau atau deria rasa dan ini mungkin menjadi petanda walaupun mungkin belum dapat dibuktikan secara saintifik. Adakah Datin melalui pengalaman sebegini sebelum disahkan positif? Saya perasan saya hilang deria bau tu masa di hospital. Sebab saya ke hospital masa makan tidur. Jadi saya tak ada bau badan saya. Kalau berpeluh-peluh biasa saya tu berpeluh. Ini tak ada bau apa lah bang. Tapi kita banding. Tak juga bau. Kita cium mana tak bau. Masa tu saya tak tahu itu ada satu sistem. Sampai bila saya balik rumah, saya dapat balik bau diri saya tu. Berpeluh-peluh bila kita angkat baju, sedar baju, buat baju masak, kita dapat bau tu semula. Baru saya tahu itu adalah satu simptom pada saya kerana saya tidak sakit langsung. Alhamdulillah Tuhan bagi saya nikmat tu. Tapi ketika itu, sebelum itu, Datin tidak ada sebarang petanda yang membuatkan Datin terfikir mungkin saya sudah pun dijangkiti? Tidak langsung. Tidak langsung sakit. Cuma masa kat rumah tu, bila balik daripada hospital Sungai Buloh tu, kita anak beranak semua ambil suhu badan. Masa tu dah 38. Dah jangkit lah kan. Kita pun, ya Allah, biarlah negatif. Kita dah buat test sendiri. Test darah tinggi, kita test kita punya temperature. Dan masa tu kita berdoa lah, ya Allah, janganlah kita positif. Dan akhirnya berapa ramai dalam rumah Datin dijangkiti COVID-19? Yang dijangkiti positif adalah suami saya dan juga anak saya yang sulung. Alhamdulillah anak saya yang nombor 2 negatif dan juga anak bongsu saya negatif. Tapi semua ada di kuarantin di dalam rumah. Dan satu Lukman saya nak cerita, apabila saya kami mendapat panggilan telefon daripada hospital di Sungai Buloh, kami positif, saya terus call semua orang yang in contact dengan kita. Sebab suami saya dia baru ke hospital, so pergi fizio apa semua kan. Kita call semua orang ni, cakap jangan keluar rumah,
pergi buat saringan di tempat yang berdekatan sebab Kementerian Kesihatan dah memang bagi kita tempat-tempat yang boleh buat saringan kan. So saya call semua orang, saya kata saya minta maaf, saya dah jadi positif, so pergilah buat saringan esoknya dan jangan keluar rumah sampai disahkan negatif. Itu yang penting Datin, untuk kita telus dan untuk kita jujur dengan semua kontak rapat kita sekiranya kita didapati positif COVID-19, hubungi mereka secepat mungkin supaya mereka boleh mengasingkan diri dan mengambil langkah-langkah keselamatan. Okey Datin, apa yang bermain di fikiran Datin sebaik saja Datin lihat keputusan positif COVID-19? Sebenarnya Lokman, saya dan suami saya, kami reda dan bila kita dapat tahu dah kawan-kawan kita masa tu dah dekat 10 orang masuk di hospital Sungai Buloh. Jadi kita tak terkejutlah kita adalah pesakit positif selepas tu. Jadi maknanya okey, tapi satu bagusnya tindakan Kementerian Kesihatan ni bagus. Dia terus hari Ahad dia bagi tahu kita kena pergi test, hari Senin kita pergi test, hari Selasa kita dah masuk hospital. Jadi maknanya di situ dia akan ada seorang nurse, dia buat tracing list. Di tracing list sudah kita akan beritahu semua orang yang in contact dengan kita dan dia call orang ni. Dan orang yang dia call ni semua tidak terkejut kerana kami dah call mereka awal. Sebaik saja Datin melihat ataupun mendengar keputusan positif yang Datin dapat, positif COVID-19, maksud saya, adakah Datin merasa mungkin takut atau masih yakin kerana maaf, mungkin ada setengah orang perasaannya, reaksinya berbeza. Ada orang khasnya dalam kelompok umur tertentu mungkin lebih takut, mereka lebih lemah untuk melawan wabak ini. Sebaik saja Datin tahu Datin positif, apa yang Datin rasakan pada ketika itu? Saya tidaklah rasa takut ataupun risau kerana kita dah banyak baca dekat apa yang berlaku di luar negara, apa pesakit-pesakit luar negara yang sudah sembuh di Sungai Buloh. Jadi kita tahu kita punya pasukan kesihatan kita bagus. Cuma kita sekarang ni kita tak tahu apa yang kita akan tempuh di hospital nanti. So kita pergi, kita kena positif. Satu kalau Tuhan tu dah pilih kita sebagai insan yang kena melalui satu ujian itu, kita kena reda. Bila saya reda, kata ya Allah, aku akan lalui ini dengan tenang dan kau beri aku kekuatan. Dan cuma saya doa kepada Allah, ya Allah, aku serahkan kepada kau bulat-bulat anak aku yang tinggal di rumah ini. Kerana mereka belum pergi test lagi, kita tak tahu adakah mereka ni akan positif, negatif. Dan bila anak saya Hamdan disahkan positif, saya lagi sedih kerana anak saya seorang perempuan, dia duduk rumah seorang-seorang. Lokman, bayangkan perasaan saya seorang ibu dan suami seorang bapa memikirkan apalah anak dara saya dekat rumah ni. Macam mana keselamatan dia. Masa tu kita memang tak ada makanan kat rumah. Sebab kita orang duduk Subang sebelum ni. Kita balik untuk majlis di Nilai. So rumah Nilai ni memang kosong, Lokman, tak ada makanan untuk dimasak. So saya call orang taman saya minta belikan barang. Alhamdulillah. Kemudian Datin Sri dimasukkan ke dalam ward. Ceritakan pengalaman Datin Sri di hospital sedikit sebanyak. Orang ramai sering melihat laporan-laporan mengenai apa yang frontliners ini lalui. Doktor, jururawat, petugas di hospital. Tetapi ini semua hanya laporan dari luar Datin Sri. Perspektif Datin Sri dari dalam lebih unik, menggambarkan situasi sebenar. Datin Sri nampak sendiri apa yang jadi setiap hari. Ceritakan apa yang Datin Sri nampak dari segi pengorbanan frontliners kita dalam memerangi wabak ini setiap hari dari dalam ward hospital. Ya, saya memang terharu dengan macam mana mereka layan kita dengan penuh kasih sayang dan amanah. Sebab satu, saya pun nampak muka budak-budak nurse kita ni takut. Sebab kita masa tu tak ramai lagi orang sakit, macam sekarang dah ramai orang sakit kan. Diorang dah berpengalaman. Saya adalah antara pesakit awal di Hospital Seremban. Masa saya datang tu gelap gelita dekat isolation ward tu. So bila tiap kali nurses atau doktor masuk, saya dan suami akan pakai mask. Kerana kita seboleh-bolehnya tak nak mereka menyangkit. So memang bila diorang keluar, baru kita buka mask, kita buang. So bila diorang, kita intercom aja, kita tak jadi intercom. Okey, Datuk, Datin, kita nak ambil BP ke nak ambil, kita terus pakai mask, kita angkut kepala baru dia masuk. So kalau nak ambil makanan ke nak ambil baju, diorang akan letak dekat luar tu, kita ambil bawa masuk sendiri. Ubat kita ambil masuk sendiri. Kita hanya jumpa diorang 1 hari 2 kali. Doktor datang sekali cek kita, nurses ambil BP pagi dengan malam. Memang tidak banyak in contact dengan diorang lah.
Cuma sini Sukman, saya nak share satu benda yang saya sangat sedih dengan semua saya. Ada satu acik yang kat sampah ni yang basuh bilik air kan. Kita nak bagi duit, dia tak nak Luqman. Tak apa. Saya kata, selama ni kalau kita bagi duit orang syukur, Alhamdulillah. Rupanya masa tu baru saya sedar duit saya tak laku. Mengapa duit itu tak laku, Datin Seri? Apa Kerana maksudnya? orang tak nak pegang duit kita. Duit kita tu, dia kata mungkin duit ni antara boleh orang pegang, boleh jadi jangkit kan. So masa tu saya memang terasa, ya Allah, masa ni rupanya macam zaman Jepun pula. Dah ada duit kat tangan nak bagi orang tak nak, boleh tak tolong beli barang, tak nak ambil duit. So what we did, kita transfer duit pada satu nurse untuk belikan kita toiletries, carikan saya telefon. Masa tu saya punya beg tak dibagi bawa, kata besok suruh anak hantar. Esoknya anak semua kena karantin, siapa nak hantar beg kita kan. So betul-betul saya hidup helai sepinggang di hospital. Tapi pakai baju hospital lah, Alhamdulillah. Bagaimana Datin Seri pengalaman berjauhan dengan anak kerana Datin Seri di kuarantin, malah anak-anak juga di kuarantin, dan sebagai perasaan seorang ibu itu untuk jauh daripada anaknya dalam saat yang mungkin kalian semua paling memerlukan satu sama lain. Saya tak boleh bayangkan, tapi bagaimana rasanya? Boleh kita Datin Seri gambarkan perasaan itu? Saya, anak-anak saya di rumah, Hamdan, Haidir dan Husna, saya tak risau sangat sebab saya tahu mereka dah besar, mereka boleh jaga diri. Tapi saya paling sedih dan berdoa hari-hari pada Hamdan. Sebab Hamdan adalah di ward sebelah dan dia kritikal. So, dia tak boleh bernafas. Setiap kali doktor berlari-berlari ke bilik tu, saya dengan suami saya, ya Allah, bila lah anak aku ni. So, kita berdoa sehingga, tapi doktor bagi feedback. Okay, Hamdan is getting better. Hamdan is getting better. Tapi saya tahu doktor macam bukan tipu lah. Dia tak nak kita susah hati kan. Sehingga every time kita video call Hamdan, dia tidak jawab. So, maknanya something wrong somewhere kan. Tapi Haidir dan Husna akan jawab video call kita. So, kita Luqman sebenarnya zaman teknologi ni, kalau kita di hospital ke, kita luar negara pun, kita sentiasa penuh kasih sayang dengan anak. Kita boleh video call, kita boleh call, kita WhatsApp, tak ada masalah. Apa yang penting, kita care and concern for them. So saya pun nak bercakap dengan mak bapak elok rumah ni, jagalah anak-anak anda di rumah tu dengan penuh kasih sayang. Jangan pula kan kita lepas pula PKP ni, ada banyak pula penderaan lah apa-apa kan. Apa yang ada kat rumah tu kita makan sikit sebanyak tu kita share dengan diorang. Sebab masa ni adalah masa susah. Tak ada kita nak keluar rumah sekejap beli makan benda yang sedap-sedap. Yang penting kita boleh sihat, kita boleh solat. Saya juga nak beritahu dengan semua rakyat-rakyat di sana, kalau dah kena positif tu jangan rasa hina ataupun rasa ya Allah orang akan panggil rendah kat kita. Saya asalnya pun saya rasa begitu, tapi setelah saya keluar dari hospital, saya punya kekuatan, saya nak nasihat ke orang yang di luar sana kalau kena tu, jangan takut. Saya baru beritahu nak share dengan Luqman, boleh saya pergi klinik. Dia orang tak nak terima saya masuk. Dia kata ada pergi keluar negara, tak ada. Ada jumpa orang positif, my God. Saya nak menipu tak boleh. Sebab saya berjuang untuk kejujuran di masa COVID-19 ni. So dia kata saya lah positif COVID-19, nurse tu macam terkejut. Kalau saya masuk kunci pintu klinik, macam mana perasaan saya masa tu? Semua jalan kat luar. Jadi adakah stigma ni Datin Seri dilalui oleh ramai pesakit ataupun bekas pesakit COVID-19? Kerana Datin Seri juga ingin membincangkan berkenaan dengan stigma mereka yang pernah dikesan positif COVID-19. Mungkin ramai yang menyokong mereka, itu dia tak nafikan. Tapi ada juga antara kelompok masyarakat yang takut untuk dekat pun dengan mereka. Inikah yang mereka lalui? Apa sendiri Datin Seri lalui selepas keluar daripada ward selaku bekas pesakit positif COVID-19? Saya seorang yang positif, Luqman. Saya tahu orang takut dan tak ada siapa pun nak kena COVID-19 ni. Jadi kita sendiri cuba, macam saya duduk dalam rumah, kuarantin saya 14 hari tu, saya tak keluar rumah langsung. Sampai hari ke-14 baru saya keluar bersama pokok. Sebab saya tahu neighbor saya semua tahu perkembangan saya sebab kita beritahu mereka melalui WhatsApp group dan juga melalui FB saya. Jadi mereka tahu yang saya ni dah sihat. Cuma orang yang di luar sana tu tak tahu kita ni, bila dia tahu tu dia terkejut. Kita pun masa kecil kalau kena chicken pox, orang pun lari pada kita.
Macam tu juga ialah COVID-19 ni. Kalau orang tahu, dulu kecil kalau orang cakap kusta, sakit TB, semua orang tak nak dekat. Macam tu juga COVID-19 ni. Orang tak nak dekat, semua orang takut berjangkit. Tapi saya rasa mereka tak perlu takut. Dan orang yang dah positif pun tak perlu takut untuk keluar rumah. Cuma you kena jaga jarak you 1 meter. Lepas tu you kena basuh tangan, you kena amalkan apa yang selalu Kementerian Kesihatan, KP Hisham selalu cakap. Benda ni kita ambil, jangan ambil mudah. Kita kena ambil peduli dan kita amalkan. Kerana kita tak tahu perjuangan kita sejauh mana lagi, Lokman. Okey, akhir sekali Datin Sri, saya mahu kembali kepada apa yang Datin Sri sebut sebentar tadi, pengalaman dari dalam ward itu sehingga ada jururawat yang Datin Sri perlu bank in duit untuk mereka membeli barang keperluan, telekung dan sebagainya. Adakah ini satu perkara yang biasa dilakukan oleh jururawat dan petugas kesihatan di dalam ward? Kerana ini dengarnya seperti mereka go beyond, mereka melakukan lebih daripada tugasan mereka. Adakah ini satu lagi pengorbanan yang sering dilakukan oleh kaki tangan kesihatan kita di hospital COVID-19 setiap hari untuk melakukan segala yang mungkin untuk mereka membantu bekas ataupun pesakit COVID-19. Betul Lokman. Saya memang merakamkan jutaan terima kasihlah kepada semua doktor-doktor dan jururawat kerana mereka akan buat apa saja untuk memastikan kita selesa. Saya tak ada telekung. The first day, you know how I semayang? I buat macam hantu pakai kain hospital tu. Nak kelakar jugalah saya. Tapi lepas tu saya cakap dengan sekolah saya macam ni 1 minggu, 2 minggu pengsan lah juga. So dia carikan telekung untuk saya. Dan dia cari toiletries. Mereka akan sentiasa cakap, okey, sihat ke hari ni? Sedangkan kita tengok mereka terlalu letih. Hari pertama, kedua, ketiga saya duduk hospital memang nurse ni macam relax, tak ada banyak kerja. By the time kita duduk minggu pertama tu, Lokman, mereka memang dah keletihan sebab makin ramai pesakit masuk. Jadi saya memang nak merakamkan, nak bagi duit, memang orang tak nak duit kan. So all I can say is thank you so much. Dan saya cuma boleh doakan mereka kerana mereka adalah barisan hadapan yang berkorban untuk kita. Dan saya juga nak mendoakan mereka dan semua. Saya pun hari ini, Lokman, sangat sedih kerana 2 anak buah saya doktor di kuarantin kerana mereka juga saya berharap mereka negatif. Dijangkit negatif kerana mereka, yalah orang tak jujur. Bila orang pergi hospital tak jujur ni kan, hospital ni nurses dan doktor yang akan jadi bangsa. So tolonglah siapa yang di hospital tu jujurlah beritahu. Kalau memang you balik overseas, you cakap. Kalau memang you jumpa saudara mara yang positif, beritahu. Jangan takut-takut lama bila dah doktor tanya-tanya baru tu dah satu klinik tu pula dah kena menyangkit kan. Okay, terima kasih Datin Sri Umi Habibah, bekas pesakit COVID-19 berkongsikan pengalaman bersama dengan Esra Awani. Kami doakan ahli keluarga Datin Sri termasuk yang berada di barisan hadapan itu akan sentiasa dilindungi kesihatan mereka untuk mereka dan kita sama-sama menggembling tenaga untuk kita menewaskan COVID-19 ini. We must win. Kita mesti menang. Assalamualaikum Datin Sri. Kita mesti menang, insya-Allah.